Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya, mari sama-sama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan pengajian online, study online bagi subjek pendidikan Islam. Namun begitu, pembelajaran kita bukan dikhususkan sekadar untuk pelajar sahaja, namun begitu untuk semua umum, untuk kita juga, kerana amalan yang kita laksanakan seharian juga bukan sahaja kepada pelajar, tetapi lebih bertumpukan, terfokuskan kepada diri kita sendiri untuk amalan seharian, insya-Allah. Jadi pada hari ini bersama saya Ustaz Rishad Abidin untuk terus kita berstudy online, terutamanya bagi pelajar tingkatan 4. Okey, pelajar tingkatan 4 bagi pelajaran ke-13 haji dan umrah bahagian 1. Untuk makluman, kita akan belajar dalam dua bahagian pertama dan bahagian yang kedua. Jadi untuk bahagian pertama kita ada satu video dan rakaman untuk video yang kedua, bahagian yang kedua. Jadi para pelajar, bolehlah untuk meneruskan pembelajaran bagi tajuk haji dan umrah bagi kedua-dua bahagian, insya-Allah. Okey. Jadi macam mana kita boleh mula kot? Boleh mula kot. Sebab tak ikut panjang, sebab tajuk ni agak panjang dan juga agak memerlukan fokus yang lebih. Okey. Jadi untuk pembelajaran kita, sama-sama kita buka ataupun kita mulakan pembelajaran dengan duduk dalam keadaan yang tertib dan tenang. Untuk makluman para penonton, hari ini saya buat rakaman dari perpustakaan library di sekolah saya sendiri, alhamdulillah. Jadi sebelum belajar, duduk dengan tertib dan tenang. Itu salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu dengan lebih mudah. Khususnya mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata kita buka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, insya-Allah kita akan teruskan dengan memastikan setiap peralatan yang kita perlu gunakan sepanjang pembelajaran kita siap disediakan di hadapan. Seperti biasalah, buku, pensil, pen, kertas, itu semua siap disediakan terlebih dahulu sebelum kita mulakan pembelajaran. Dan ikhlaskan hati niat kita, marilah sama-sama kita mulakan pembelajaran bagi tajuk haji dan umrah bahagian 1 bagi pelajar tingkatan 4 di bawah bidang fiqh, dan boleh rujuk buku teks muka surat 90 hingga 100. Okey. Jadi apa kata kita mulakan untuk mengetahui maksud haji dan umrah terlebih dahulu. Maksud haji dan umrah, yang mana di sudut bahasa, haji dan umrah di sudut bahasa iaitulah tujuan dan maksud. Manakala bagi umrah dimaksudkan dengan ziarah. Umrah ialah ziarah. Haji di segi bahasa tujuan dan maksud. Manakala bagi istilah haji, mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Syaratnya lah. Jadi para pelajar kena ingat, bila masuk bab istilah kita kena spesifikkan. Okey, untuk bab haji, mengunjungi mana? Baitullah Al-Haram. Bila? Bulan haji. Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya. Itu haji. Manakala bagi umrah ialah di segi istilah mengunjungi Baitullahil Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Itu. Jadi para pelajar
kita boleh membezakan antara haji dan umrah. Haji mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat-syaratnya. Juga umrah pada bila-bila masa. Jadi bezanya ialah masanya. Masanya. Haji pada bulan-bulan haji, manakala umrah pada bila-bila masa. Okey, kita teruskan dengan hukum haji dan umrah. Hukum haji dan umrah iaitulah wajib seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Mukallaf ni maksudnya yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan, dan berkemampuan. Okey, dalil naqli haji dan umrah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Maksudnya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Taala. Okey, dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Okey, kemudian dalil lain dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah dan bagi sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkar kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, yakni tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Itu dalil naqli dalam surah Ali Imran ayat 97. Kemudian daripada hadis Nabi SAW, daripada Umar bin Al-Khattab, Umar Al-Khattab meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, matannya para pelajar boleh rujuk buku teks, cuma kita nak sebutkan maksudnya untuk meringkaskan. Rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sungguhnya Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Muttafaqun alaih. Jadi kita masuk ke yang pertama, syarat wajib haji dan umrah. Okey, bagi syarat haji dan umrah ada berapa pembahagian, iaitu ada 5 jenis. Ada 5 pembahagian bagi syarat wajib haji dan umrah. Yang pertama, Islam. Ini tidak diwajibkan kepada orang kafir. Kemudian yang kedua, baligh, cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak, berakal, yang ini waras dan tidak wajib kepada orang gila. Merdeka, tidak wajib kepada hamba, dan berkemampuan, kemampuan di segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Okey, kita tengok spektrum ilmu sikit. Ciri-ciri berkemampuan ni macam mana? Yang ini cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah, pergi dan balik. Itu yang pertama. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungan. Ada kenderaan pergi dan balik, ada kenderaan juga dikategorikan sebagai berkemampuan. Aman perjalanan pergi dan balik, tiada sebarang gangguan, tiada sebarang masalah dalam perjalanan pergi dan balik itu, dan sihat tubuh badan, itu juga dikategorikan sebagai berkemampuan. Namun begitu, bagi perempuan ada syarat khusus bagi berkemampuan bagi perempuan, iaitulah mendapat keizinan suami atau walinya, yang pertama, dan yang kedua ditemani oleh suami atau mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Itu syarat tambahan bagi perempuan untuk kemampuan. Itu spektrum ilmu bagi ciri-ciri berkemampuan. Seterusnya, tadi kita masuk syarat wajib haji. Sekarang kita masuk rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah. Yang pertama, rukun hajinya iaitulah dan umrah iaitulah niat mengerjakan haji dan umrah. Kena niat dulu. Yang pertama, kena niat, iaitu lafaz niat mengerjakan haji. Apa dia? Nawaitul hajja wa arhamtu
bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey. Kemudian lafaz niat mengerjakan umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat umrah dan haji. Baik, kita teruskan yang kedua syarat rukun haji dan umrah, iaitulah wukuf di Arafah bagi haji. Haji syarat rukunnya ialah wukuf di Arafah. Namun begitu bagi umrah tiada wukuf di Arafah. Apa itu wukuf di Arafah ini? Pada ibadah haji, iaitulah berada di Arafah. Di Arafah itu satu tempat yang perlu untuk kita duduk bagi para jemaah haji, walaupun seketika duduk di situ, berada di situ walaupun seketika, bermula dari waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Maknanya itu perkara rukun. Perkara rukun, jika buat ataupun jika tak buat tak sah ibadah kita. Jadi wukuf adalah rukun bagi haji, namun begitu ibadah umrah tiada wukuf di Arafah. Okey, seterusnya tawaf di Kaabah. Tawaf di Kaabah ialah rukun yang kedua bagi haji dan umrah. Umrah juga ada rukun tawaf padanya, iaitulah mengelilingi Kaabah 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Okey, yang kedua apa dia? Tawaf. Yang pertama tadi niat. Okey. Kemudian seterusnya wukuf di Arafah. Okey, yang ketiga sa'i. Sa'i. Sa'i apa dia? Berulang alik sebanyak 7 kali, bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Sa'i, berjalan, berlari anak, ulang alik dari Bukit Safa 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Itu adalah ibadah sa'i yang adalah rukun bagi ibadah haji dan umrah. Dan yang terakhir, dan seterusnya, bercukur atau bergunting atau bercukur rambut juga adalah rukun bagi haji dan umrah. Huraiannya apa? Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunat bercukur bagi lelaki. Kalau lelaki, sunat cukur kepala. Cukur rambut, bukan cukur kepala. Cukur kepala, hilang kepala. Cukur rambut. Bagi perempuan, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Okey, dan yang terakhir, tertib pada kebanyakan rukun, yakni bagi haji dan umrah tertib pada semua rukun. Tertib pada semua rukun. Dan kebanyakan rukun ni mungkin ada yang perlu diawalkan, mungkin ada yang dikemudiankan. Dan begitu bagi ibadah umrah, tertib pada semua rukun yang kita sebutkan tadi tu. Yang mana dahulu didahulukan, yang mana dikemudiankan. Melakukan perbuatan mengikut urutan, itu maksud tertib. Okey, seterusnya spektrum ilmu. Tahallul. Tahallul. Tahallul ni apa dia? Tahallul menurut syarak ialah membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Tahallul ni ialah larangan yang tahallul ialah satu perbuatan membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Bagi jemaah umrah, tahallul bagi umrah, para jemaah bercukur atau bergunting selepas selesai melakukan sa'i. Itu bagi jemaah umrah. Tahallul bagi umrah. Manakala tahallul bagi haji ada 2 jenis. Ingat, tahallul bagi haji ada berapa jenis? 2 jenis, iaitu tahallul awal dan tahallul sani. Tahallul awal dan tahallul sani bagi jemaah haji. Saya nak kata umrah pula. Jemaah haji. Umrah ada tak tahallul awal dengan sani? Tak ada. Jadi jemaah haji ada tahallul awal, tahallul sani. Tahallul awal ni apa? Boleh dilaksanakan oleh jemaah haji apabila telah melaksanakan 2 daripada 3 perkara berikut. 2 daripada 3 perkara berikut, iaitu yang pertama melontar jamrah kubra,
yang kedua tawaf dan sa'i, dan yang ketiga bercukur atau bergunting. Mana-mana satu antara tiga ini, mana-mana dua antara tiga ini jika telah dilakukan boleh bertahallul awal. Boleh bertahallul awal. Manakala tahallul sani boleh dilakukan setelah menyempurnakan tiga-tiga perkara tersebut. Bila dah buat melontar, bila dah buat tawaf dan sa'i, bila dah bercukur atau bergunting, boleh dilakukan tahallul sani. Macam tu. Okey, seterusnya perkara wajib bagi haji. Tadi apa nama ni? Rukun. Okey, kita terus kepada perkara wajib haji. Yang pertama, wajib haji dan umrah sekali perkara bagi haji dan umrah yang wajib ialah berniat ihram di miqat. Berniat ihram di miqat. Itu apa dia? Berniat ihram di miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Bila buat haji ataupun umrah sampai di sesuatu tempat atau sampai pada masanya, maka perlulah jemaah tersebut untuk berniat. Dia bukan boleh berniat awal sangat, tak boleh, lewat sangat tak boleh. Dia perlu bila dah sampai tempat dan masa dia, maka boleh ataupun perlu untuk berniat bagi perkara wajib haji dan umrah. Jenis-jenis miqat ada dua, iaitu yang pertama miqat zamani dan miqat makani. Zamani, makani. Yang pertama zamani iaitu masa, makani iaitulah tempat. Okey, miqat zamani ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji bermula 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Manakala miqat zamani ialah ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Okey, dapat boleh Okey, seterusnya perkara wajib haji yang berkaitan dengan miqat tadi ni, inilah 5 tempat untuk miqat bagi penduduk luar Mekah. Contoh macam Malaysia berada di luar Mekah, jadi inilah tempat yang perlu untuk kita berniat ihram apabila kita melaluinya. Yang pertama ada Ya Lamlam. Ya Lamlam. Okey, yang kedua ada Zuhfah. Zuhfah. Yang ketiga Birrul Ali ataupun Zulhulaifah. Okey, yang keempat Zatu Irqin, dan yang kelima Qarnul Manazil. Itu tempat-tempat bagi para jemaah yang berada di luar daripada Mekah untuk berniat ihram haji ataupun umrah. Okey, yang kedua perkara wajib haji iaitulah bermalam mabit di Muzdalifah. Muzdalifah. Yang kedua iaitu bagi haji. Manakala bagi umrah tiada perkara wajib untuk bermalam. Haji ada, umrah tiada bermalam di Muzdalifah, iaitu berada di Muzdalifah setelah tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar hari esoknya ataupun hari-hari tersebutlah, 10 Zulhijjah tu. Okey. Yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra bagi ibadah haji. Manakala umrah tiada perkara wajib untuk melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah, itu bagi ibadah haji melontar 7 anak batu di Jamrah Kubra. Okey, seterusnya yang keempat, bermalam, yakni mabit di Mina. Tadi di Muzdalifah, sekarang bermalam pula di Mina bagi jemaah haji. Bagi umrah ada tak? Tiada. Tiada malam di Mina bagi jemaah umrah. Itu berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik bila 11 hingga 13 Zulhijjah. Seterusnya melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah, perkara wajib bagi jemaah haji. Bagi umrah ada tak? Tiada juga. Bagi umrah tiada ibadah melontar 7 anak batu bagi ketiga-tiga jamrah. Jamrah apa? Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra pada hari tasyrik. Masuknya waktu melontar ialah selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Boleh dapat? InsyaAllah. Okey, boleh. Kita teruskan.
Okey, dan yang keenam, menjauhi larangan ihram. Itu bagi kedua-dua ibadah, haji dan umrah, perlu menjauhi larangan ihram. Yang pertama, larangan yang pertama iaitulah di sudut kecantikan. Jemaah dilarang menyapu minyak rambut. Nak pakai minyak rambut boleh tak? Tak boleh. Itu adalah perkara larangan haji dan umrah. Kedua, mencabut bulu atau rambut. Itu juga termasuk dalam perkara larangan ihram. Memotong kuku. Bila pakai wangi-wangian, tak boleh pakai sebarang minyak wangi. Perfume tak boleh pakai. Hidu pun tak boleh. Ambil minyak wangi, bau tak boleh. Okey, pakaian pula tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Itu perkara larangan ihram. Perkara pakai pakaian berjahit dan bercantum tak boleh. Tutup kepala, pakai lebay tak boleh untuk lelaki. Okey, menutup muka, pakai niqab ke, kan, pakai purdah ke dan sebagainya tak boleh. Dan memakai sarung tangan juga adalah dilarang semasa ihram. Okey, untuk alam sekitar, larangan ihram, dilarang memburu binatang buruan, memotong atau merosakkan tumbuhan. Duduk saja pi cabut pokok. Duduk saja pi tebang pokok besar-besar, contoh kan. Duduk pi cabut rumput ke apa ke, tak boleh. Dan hubungan seksual, berkahwin, mengahwinkan atau wakil untuk menerima nikah adalah perkara larangan ihram. Melakukan perbuatan merangsang syahwat dan persetubuhan suami isteri juga adalah perkara larangan ihram, tak boleh buat. Okey, jadi itu tadi perkara wajib haji dan umrah, menjauhi larangan ihram. Okey, inilah contoh pakaian yang perlu untuk diikuti oleh para jemaah. Okey, kalau kita tengok yang ni, okey, yang ni adalah pakaian ihram lelaki yang biasa. Yang biasanya boleh pakai macam ni. Okey, kalau semasa ihram, pada semasa ihram, lelaki hanya boleh pakai pakaian yang tidak berjahit. Yang tidak berjahit dan tidak bercantum. Kena ambil kain tu, kena lipat buat pakaian yang sebegini. Okey, dan perempuan pakai ihram perempuan semasa macam ni lah. Okey, jadi boleh nampak gambaran dia macam mana pakaian dia. Okey, amalan sunat dan amalan sunat haji dan umrah. Okey, jom kita tengok untuk amalan sunat haji dan umrah. Yang pertama, bagi haji dan umrah, perkara sunat yang boleh kita lakukan ialah mandi sunat ihram. Sebelum kita nak memakai pakaian ihram ataupun kita nak melakukan ibadah haji dan umrah, kita sunat untuk berniat. Kita sunat untuk berniat, iaitulah nawaitu wuslal ihram sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Ta'ala. Itu mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Okey, yang kedua, solat sunat ihram. Bila kita dah pakai pakaian ihram dengan sempurna, kita disunatkan melakukan solat sunat ihram. Lafaz niat macam mana? Usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Berapa rakaat ni solat sunat ihram ni? 2 rakaat. Okey, jadi faham, boleh dapat mandi sunat, kemudian solat sunat ihram. Kemudian talbiyah. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Perbanyakkan talbiyah semasa berihram. Okey, perkara sunat yang seterusnya, yang ni hanya untuk haji, umrah tiada. Iaitu apa? Iaitu mengutip anak batu di Muzdalifah. Bagi jemaah haji yang bermalam di Muzdalifah, mereka disunatkan untuk kutip anak batu. Sebab apa? Satgi ni nak pi baling di jamrah, nak baling batu di jamrah, jadi depa kutip siap-siap di Muzdalifah. Mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada bila? 9 Zulhijjah, untuk melontar di jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Ambil 9 Zulhijjah hari ni, 7 anak batu. Esok nak pergi nak melontar di jamrah kubra,
pada 10 Zulhijjah, guna batu yang dikutip di Muzdalifah bagi jemaah haji. Umrah ada tak? Umrah tak ada. Umrah tak ada perkara sunat untuk mengutip anak batu. Kemudian perkara sunat untuk haji dan umrah, iaitulah solat sunat selepas melakukan tawaf. Bila dah selesai 7 pusingan melakukan tawaf, maka disunatkan para jemaah untuk solat sunat tawaf. Niat macam mana? Usalli sunnat at-tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sunat bila nak buat? Di mana? Solat dilakukan di belakang maqam Ibrahim. Jadi kalau ada kesempatan, ada peluang, ada rezeki, orang kata, boleh solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf di mana? Di belakang makam Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, selesai untuk pembelajaran kita bagi tajuk haji dan umrah bahagian 1. Okey. Jadi mungkin ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan, bolehlah komen di bawah dan bertanya kepada ustaz-ustazah di sekolah, insya-Allah, untuk sebarang info tambahan dan mungkin ada ketidakfahaman di mana-mana. Okey, jadi kita akan teruskan dengan bahagian yang kedua bagi haji dan umrah pada siri yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen jika ada sebarang pertanyaan ataupun kata-kata untuk ustaz sendiri secara personalnya, insya-Allah, dan kongsi-kongsikan, dan jangan lupa subscribe channel ustaz. Jumpa lagi. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.